السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada petang ini kita dipilih oleh Allah untuk berada dalam majlis ilmu, majlis perjuangan di jalannya. Karena orang yang keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, dia dikira sebagai orang-orang yang berjuang di jalan Allah sehingga dia kembali ke rumahnya. Jadi kita petang ni kira-kira dapat fadilat perjuangan di jalan Allah. Kalau kita tak sempat balik, mati dalam perjalanan, mati kita tu syahid. Syahid artinya orang yang layak masuk syurga tanpa hisab. Siapa tak nak ambil tangan? Kita nak syahid ni. Dapat masuk syurga tanpa hisab. 7 golongan manusia masuk syurga tanpa hisab. Tak ada cek. Yang pertama Rasul-Rasul. Tak ada pun. Kalau nama siapa pun tak cik. Dia nak Rasul betul-betul. Yang 313 orang tu. Yang 25 nama yang ada dalam Quran tu. Salah seorang daripadanya. Masuk syurga tanpa hisab. Yang kedua, Nabi-Nabi. Tak ada juga. Yang ketiga, orang-orang yang sahabat-sahabat besar yang dijamin syurga. Sahabat nombor 3 ya. Seperti Khulafaur Rasyidin 4 orang tu. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, atau ada lain-lain ada namanya dalam kitab ya. Sebut oleh hadis Nabi SAW. Seperti Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah, Abu Huzaifah, itu masuk syurga tanpa hisab. Itu para sahabat.
Yang keempat, wali-wali seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Hanafi, seperti Imam Hambali, Imam Maliki, seperti Rabi'atul Adawiyah, itu wali-wali itu masuk syurga tanpa hisab. Yang kelima ni, orang yang mati syahid. Jadi kita mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Mati syahid. Syahid ada 3. Satu, syahid dunia akhirat, itu yang terbaik. Seperti Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ja'far, seperti Yasir, seperti isterinya Sumayyah. Syahid dunia akhirat, mempertahankan imannya lalu mati dibunuh. Yang kedua, syahid akhirat. Kita ni lah, kalau kita mati tak sempat balik, syahid ni syahid akhirat. Jenazahnya diselenggarakan macam biasa. Mayat yang dimandikan, dikapankan dan semayangkan, baru ditanam. Tapi di sisi Allah dia syahid, masuk syurga tanpa hisab. Ada orang tak ada? Jadi sebab itu kalau ada majlis ilmu, jangan tuang. Kecuali ada kerja, ada hajat yang lain. Kalau tidak, hadir dalam majlis ilmu tu. Kalau dia mati dalam majlis ilmu tu, mati syahid itu, masuk syurga tanpa hisab. Itu yang kelima. Yang keenam, orang yang sangat sabar. Orang yang sangat sabar, itu janji Allah tu. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar itu pahalanya tak dapat dikira berapa banyaknya. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu juga. Selain bersyahid tadi, mudah-mudahan kita jadi orang yang sabar. Sabar ada 3. Satu, sabar pada mengerjakan yang diperintahkan. Sabar, ngaji nak sabar, semayang nak sabar, berjuang nak sabar. Apa saja musibah berlaku pada diri kita, sabar. Yang kedua, sabar daripada mengerjakan maksiat. Sabar daripada berzina walaupun ada peluang. Sabar daripada rasuah walaupun ada peluang. Sabar daripada mencuri walaupun nampak, walaupun terdedah situ, boleh ambil, siapa pun tak tahu, tapi dia sabar. Itu dapat pahala sabar yang tak boleh dikira banyaknya. Dan yang ketujuh, ini tak ada. Orang yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinannya. Di Malaysia ni payah nak mencari, tak ada pun. Tapi di luar negara ada. Di Palestin ada, di Burma ada, di Syria ada, di Lebanon ada, di India ada, di Pakistan ada. Itu 7 golongan masuk syurga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu, ya. Salah satu daripada 7 golongan tadi. Jadi sentiasalah kita berada dalam majlis ilmu. Sentiasa kita berada dalam taman-taman syurga di dunia. Sebelum kita diberi syurga yang sebenar di akhirat, berlatihlah untuk sentiasa berada di taman-taman syurga itu di dunia. Kerana majlis ilmu ni disifatkan oleh Rasulullah sebagai taman syurga di dunia ni, sebelum dapat syurga yang sebenarnya di akhirat. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu, ya. Baik, untuk petang ni kita sambung pembacaan kita. Bulan sudah kita baca hadis yang ke-10. Petang ni hadis yang ke-11. Dan syukur juga kita, masjid kita ni nak tambah besar. Dah ada projek tu belakang mana. Cuma saya risau satu aja. Bila dah besar tu ada dua bahagian. Satu depan, satu belakang. Bila ada majlis ilmu, banyaknya di depan ke di belakang agak-agaknya, tuan-tuan. Itu yang saya risau tu. Nanti depan seorang tak ada. Banyakkan di belakang. Tinggal Tok Guru dengan beberapa kat depan aja. Yang itu duduk belakang je. Boleh sembang, boleh bersila, boleh tengok, boleh baring boleh. Itu yang saya risau itu tu. Banyak tempat apa itu. Bila masjid ada 2 partition, satu belah depan, satu belah belakang.
yang penuhnya belah belakang dia. Dia belakang tu sembang. Tok guru tengah ajar sembang. Anu. Ada merokok pun dia belakang tu. Yang saya rasa itu mudah-mudahan kita tak jumpa yang jenis itu ya. Mudah-mudahan semua bila mengaji semua depan. Semua berhampiran dengan tok guru. Tambah kalau malam. Saya tak dengar jauh sini malam. Lagi dekat dengan tok guru, lagi dapat berkat. Apa arti berkat? Ilmu tu diamalkan, itu tanda ilmu tu berkat. Diamalkannya, tanda berkat. Tak berkat, dia hanya tahu tapi tak nak amal. Tahu tapi tak nak amal. Apa guna? Ada ilmu tapi tak nak amal. Apa guna? Apa tak guna? Fa'alimu bi'ilmihi lam ya'malam mu'azzabun min qabli abidil wasan, kata seorang ulama namanya Ibn Ruslan. Orang alim dengan ilmunya tapi tidak diamalkannya, dia lebih dahulu diazab daripada si penyembah berhala. Orang yang menyembah berhala memang diazab, tapi ulama tu dulu diazab kerana dia tak amalkan ilmunya. Dan Allah akan tanya dia kepada besok, lima taquluna ma la taf'alun. Ngapa kamu pandai bercakap tapi tak pandai berbuat? Apa nak jawab besok? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangatlah besar kemurkaan Allah bagi mereka-mereka yang ada pengetahuan tapi tidak mengamalkannya. Marah benar Tuhan. Jadi tuan-tuan, bila ada ilmu hendaklah diamalkan. Hendakkan ilmu diamalkan, dia berkat ilmu tu. Bila berkat baru boleh kita amalkan. Siapa mengamalkan satu ilmu, sebelum kita baca kitab, siapa mengamalkan satu ilmu, Allah akan beri dia ilmu-ilmu yang lain yang dia tak tahu. Terus dapat aja dia, tak payah belajar. Tak payah secara formal belajarnya. Itu janji Nabi tu. Man amila bima ilma warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan satu ilmu, Allah akan wariskan baginya ilmu-ilmu yang lain yang dia tak tahu. Jadi syarat diamalkan tu ilmu tu. Jadi nakkan ilmu tu diamalkan hendaklah berkat. Nakkan berkat, di antara adabnya ialah dia duduk dekat dengan tok guru. Tak ada sembang lain. Perhatian dia 100% kepada majlis ilmu. Ini saya risau dibesarkan masjid tu boleh letak belakang pula. Jadi kebanyakan nanti duduk belakang tu. Tengok esok. Kau tahu apa tak? Mudah-mudahan tak lah. Mudah-mudahan tak. Tapi kita boleh tengok lagi. Cakap saya betul ke? Cakap tuan betul. Itu yang saya risau tu. Pasal pengat saya ni kotai dah ngajar. Banyak tempat ngajar dah. Bila ada dua tempat pasien macam ni, belah depan kosong. Kalau ada perlu sana satu. Jangan main nun belakang sana. Tak ada perhampiran yang tunggu pada dalam majlis ilmu. Paling afdal ialah dia duduk dekat dengan tu. Macam zaman Rasulullah. Dekat dengan Rasulullah tu. Baru berkat ilmu tu ya. Alright, untuk petang ini kita sambung bacanya. Hadis yang ke-10. 11, sorry. Hadis yang 11. Rasuah berleluasa. Rasuah tahu tak? Makan suap. Tumbuk rusuk. Itu namanya rasuah. Kita memberi hadiah pada satu-satu orang kerana nakkan satu kebajikan untuk diri dia. Nak bantuan bagi dia. Jadi bagi dia upah. Itu rasuah. Rasuah tu berdosa. Yang bagi rasuah pun berdosa. Yang menerima rasuah pun berdosa. Tukang tulis yang tukang saksi yang pun berdosa. Yang aturkan perjanjian pun berdosa juga. Semua. Bukan orang menerima je dosa, bukan orang yang bagi je dosa. Siapa yang terlibat dalam benda rasuah tu, maka dia berdosa sama. Kalau berdosa tak diampunkan, sudah ke mana? Masuk neraka. Dan rasuah ni
memang di mana-mana pun berleluasa. Nah, lebih-lebih lagi di jabatan-jabatan yang ada kuasa. Ada kuasa mendakwa, ada kuasa menghukum. Macam-macam ya. Apa jabatan-jabatannya? Kadang-kadang orang tu baik tapi tak boleh elak. Kerana semua dalam bahagian itu, dalam kumpulan itu menerima rasuah. Dia ada share-nya. Ada jabatan-jabatan jenis itu ya. Saya tak usah sebut nama apa jabatannya, kita tahu belakang ni. Ini rasuah. Di luar-luar negara kadang-kadang terang-terangan rasuah tu. Nampak di kita. Upah dia membuat satu perkara yang untuk dapat keistimewaan supaya cepat dan sebagainya, supaya mudah lulus sebagainya. Dan ada kerja-kerja yang memang dia terpaksa libat dengan rasuah. Saya nak pencin tu minta lesen. Lesen apa? Kontraktor. Nak minta lesen untuk membina sesuatu projek. Tapi saya tanya. Semua mengatakan tak dapat elak. Tak boleh nak elak rasuah. Ada aja yang jalan kita nak terpaksa memberi rasuah. Langsung tak ada ambil lesen pun Sudahnya nyakikan penjual mereka. Itu tak ada rasuah. Tapi boleh berdosa juga. Kalau tak betul timbang, dosa. Kalau tipu timbang, dosa. Tipu sukat, dosa. Dan sebagainya. Baik, baca senang. Rasuah berleluasa. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Khudhul ata'a ma dama ata'an fa idza sara rashwatan fid din fala ta'khudhuhu waliyastum yataritihi yamta'ukum al-faqru wal hajah ya, artinya apa? Daripada Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi yang diutuskan kepada Yaman untuk jadi gubernur Yaman, ya, namanya Mu'adz bin Jabal. Sahabat besar ni, radhiyallahu anhu, artinya apa? Mudah-mudahan Allah redha dengan dia. Berkata aku ni siapa? Mu'adz lah. Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku ni Mu'adz bin Jabal, aku dengar Rasulullah bercakap. Aku dengar Rasulullah cerita. Apa dia sabda Rasulullah? Ambillah pemberian itu selama ia masih sebagai pemberian. Kalau orang bagi, ambil. Jangan jadi rasuah. Apa saja pemberian orang tu sebagai nak hadiah pada kita, ambil. Rasulullah dia terima hadiah, cuma dia tak terima sedekah. Sedekah dia tak terima, kerana dia merasakan dia tak layak menerima sedekah. Tapi kalau orang bagi hadiah, dia terima. Jadi kalau ada orang bagi, ambil. Jangan minta. Lebih-lebih lagi jadi pendakwah macam saya ni, jangan bagi syarat. Never put a price on yourself. Faham tak lah. Jangan letak harga dia sendiri. Kalau nakkan saya datang, kamu mesti bagi sekian-sekian banyak. Kalau tidak, saya tak datang. Itu tak boleh. Itu maknanya bukan rasuah tu. Itu maknanya apa? Menentukan harga diri. Menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Itu larang. Allah marah tu. Haram hukum juga.
Wala tashtaru bi ayati samanan qalila, kata Allah. Jangan kamu jual ayat-ayat aku dengan harga yang sedikit. Walaupun dapat satu dunia sekalipun, di sisi Allah sikit, tak ada apa nilai je pun ya. Tapi kalau ada jenis-jenis ustaz-ustaz yang mengajar, dia terpaksa ambil dana ni sebab dia ada tahfiz, dia ada macam sekolah-sekolah yang semuanya, jadi dia terpaksa menanggung untuk menanggung dia. Jadi dia bukan dia mentahaka, tetapi orang tu kita bagi ikut pepatutan. Orang tu lah berfikir sikit. Fikirlah dia datang dari mana. Tanggungan dia macam mana? Kerjanya apa? Dia menyara ramai pelajar-pelajar umpamanya. Dia mudir kata tu ustaz ke sekolah tahfiz. Pelajarnya ramai. Dan biasanya sekolah-sekolah tahfiz itu bukan dia letakkan yuran, tak ada. Dan terpaksa mereka tanggung sendiri. Kita lah fikir untuk dia. Bukan minta, kalau minta tak boleh. Tapi kalau kita fikir berapa banyak tak apa, tak ada masalah. Ini kadang-kadang ni meletak harga. Ada seorang ustaz, dia bersembang dengan kawan saya itu imam di Cameron Highland. Dululah, bukan sekarang ni dia dah jadi penolong mufti ke apa, tak ingat saya. Dia dah naik pangkatnya. Masa itu dia tu imam di Masjid Cameron Highland. Tahu Masjid Cameron Highland? Masjid atas bukit tu, Masjid Abu Bakar nama. Berincang. Tanah kata. Berincang atas lagi. Atas bukit tu. Nama masjidnya Masjid Abu Bakar. Dia tu imam tu. Dia cerita dengan saya, semulut ni. Dia pernah jemput satu orang ustaz. Cerita. Ustaz tu khabar benda. Tak apa ustaz. Dia manggil ustaz gitu imam tu. Ustaz ceritalah dengan PA saya. Tahu PA? Bukan PA. Apa PA? Personal Assistant. Ustaz cerita dengan dia. Dia pun cerita. Belum apa-apa lagi dah ditanya PA tu pada dia. Berapa ribu nak bagi ustaz ni kata. Udah letak harga suruh. Dia tanya berapa ribu nak bagi ustaz tu kata. Padahal ustaz tu duduk di Ipoh. Ipoh ke Cameron Highland berapa duit minyaknya? 30. Kata lagi RM30. Saya tak sampai. 20 cukup lah. Ini berapa ribu nak bagi ustaz kata. Dengar itu ustaz kawan saya tadi terus letak telefon. Belum apa-apa lagi dah bertanyakan harga. Belum tanya-tanya lagi apa tajuk aja apa tak. Dah letak harga. Terus apa ni? Letak telefon tak ada apa lah. Tak ada lah. Padahal dari Ipoh ke Merah berapa duit? Gitulah. Kadang-kadang kalau kita tak letak, kita bagi kita bagi macam kita biasa bagi. Dah sudah tak layak kan? Tak apalah. Itu saya mula jadi pendakwah tu lah. Saya ngajar dari Gopeng tu. Ngajar di Gopeng tu. Sekolah rendah Gopeng tu. Ngajar pula petang tu. Balik ke rumah dan kencin aja tau. Itu ustaz mentaka pergi dari Gopeng tu. Pergi ke mana tahu? Ke Gerik. Jauh ke dekat Gopeng Gerik tu. Sikit jauh kan. Sampai dekat dah maghrib lebih. Tapi ngajar lepas Isyak, naik pula atas bukit tu. Lepas Isyak baru ngajar. Tahu berapa bagi dia, Mak? RM15. Dari Gopeng ke Gerik dia bagi dia RM15. Tak pernah saya apa pun. Tak pernah saya tanya pun. Query Medan, hantarlah. Biar kita buat semata-mata kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahanlah tidak mengatakan saya ini ikhlas. Benar. Tapi macam itulah. RM15. Agak-agak pembala kan kalau RM15. Itu dia. Minyak pun tak cukup. Itu mula-mula dulu. Sekarang ni adik lah ya. Susah khabar lah berapa ya. Kota baru ni okey je lah. Tapi susah khabar lah kalau lantak lah berapa nak bagi-bagilah. Dan petang ni saya isytihar. Kalau tak ada yang dulu pun, time saya datang,
Mesti saya datang insyaAllah. Kecuali ada uzur yang tak dapat dielakkan. Time saya datang, saya datang. Ada pohon hasil letak agak. Saya datang sini ada pohon letak agak kan. Yang lama-lama sini tu. Ada gambar? Nan ada? Ha? Ada saya gambar? Nan, kalau tak bagi saya banyak ini, tak kasi orang datang. Ada? Ha, ya. Nak bagi, nak ida. Tapi kalau bagi, nyongin lah. Kalau tak bagi apa? Nyongin juga. Itu dah, itu. Termasuk lah, itu termasuk orang yang menunggang agama. Ya. Nah, ini mau betul. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ambillah pemberian itu selama ia masih sebagai pemberian. Orang bagi ambil. Tapi cuma jangan demand, jangan mutihan demand. Menetapkan harga. Yang salah itu lah demand tu. Orang pun dia masjid-masjid bukan yang tak berakat. Bukan tak ada otak. Dia tahu ustaz dia datang dari mana. Panggil Ustaz Abdul Somad dari Indonesia tu. Tiba-tiba bagi RM50. Cukup ke? Agak-agaknya. Nah. Tahu Ustaz Abdul Somad dari Indonesia tu. Agak-agak bila dia datang berapa orang yang dengarnya. Saya pernah hadir dalam satu ceramah dia. Di Pengkalan Pego. Subuh tu. Ya? Punyalah ramai. Sehingga nak berjalan pun tak boleh. Dia berjalan, laju sikit terlanggar orang kaki depan. Berasa-rasa. Saya pun terfikir, masih kenapa aku ngajar tak ada mantik ni ramai. Ini ramai ha? Berapa orang? 4, 6, 10. Sudah ramai apa petang ni? Bulan sudah, main asur berdua aja. Berdua aja bulan sudah saya main asur tu. Lepas tu datang seorang. Ramai jugalah, boleh lah, ada ngaji lah bulan sudah. Tapi asalnya 2 orang aja. Saya dan seorang makmum. Itulah yang berlaku ya. Jadi kita pun faham-faham lah ya. Kalau orang tu ternama betul-betul. Datang jauh pula tu. Dia datang duduk hotel, kemudian naik kapal terbang, takkan nak bagi RM50, takkan nak bagi RM10 ya. Begitulah sukanya. Kita faham-faham lah. Kejap nak panggil dia. Ini betul. Belas sebagai pemberian ambil, tak apa. Namun sebagai apa ambillah pemberian itu selama ia masih sebagai pemberian. Tetapi apabila ia telah menjadi rasuah dalam pandangan agama, maka jangan kamu mengambilnya. Kalau dah rasuah jangan diambil. Rasuah. Macam dia kani dalam satu jabatan umumnya. Nak supaya fail tu dia tu lekas katanya, bagi rasuah. Diam-diam masuk pokok ya. Nek kata lah fail tu. Bila fail kata, ialah dulu dilayan, yang lain tunggulah. Itu rasuah tu ya, jangan. Itu bawa kani. Kalau boleh, ada tak jalan rasuah kalau boleh? Ini kalau boleh ada depan saya ni. Macam-macam. Ya? Rasuah trafik lah, rasuah pencuri, kurun yang mengiringi, tak guna, paling curut zaman itu. Mereka sembahyang sunatnya pun 100 rakaat sehari semalam. 100 rakaat sehari semalam. Ada yang tak tidur-tidur apa ada? Untuk isyak dia boleh bawa ke subuh. Perang esok tu dia dapat jadi syahid. Mati dalam peperangan. Isterinya ngabur ya Rasulullah, suami saya dulu pergi perang tak sempat nak mandi junub. Tak sempat mandi hadas. Apa jawab Nabi? Jangan takut, kita tengok satu dunia. Tengok dunia ni, jangan tengok kota baru ni. Tengok satu dunia. Mana yang ramai? Orang beriman ke orang kafir? Kafir lagi ramai. Ada negara yang langsung tak ada orang beriman langsung.
Negara-negara Amerika Selatan mana ada orang beriman? Brazil mana ada orang beriman? Argentina mana ada orang beriman? Peru mana ada orang beriman? Uruguay mana ada orang beriman? Mana ada orang Islam? Tak ada. Yang ada kedutaan ada lah. Tapi rakyat itu tak ada. Bahasa dia pun Portugis. Ya? Yang ramai orang Islam hanya ada di Timur Tengah. Di China ada orang di China ramai orang Islam tau. Di India ramai juga. Nah, bagaimana? Di Asia Tenggara, Indonesia ramai ya. Nah itu semua tak ada. Jadi yang beriman pula contoh dan membuat mana yang ramai? Yang semayang ke yang tengok wayang? Yang wayang lagi ramai. Ya? Nah. Mana yang ramai? Yang jahat ke yang berjihad di jalan Allah? Yang jahat ke yang berjihad di jalan Allah? Yang jahat dari ramai. Saya tahu ni. Kenapa? Saya pernah masuk penjara. Tak pernah. Kalau dia menang saya, apa salah ustaz yang masuk penjara ke ni? Saya memang masuk penjara. Ada pada kita parut tu. Tapi berceramah bukannya jadi panduan ya. Berceramah. Bila masuk ke dalam penjara, ya Allah, meronyot-ronyot dalamnya. Tahu meronyot-ronyot? Punyalah ramai. Berjembik-jembik. Orang Melayu ramai, orang Cina ramai, orang India ramai. Tapi yang ramai orang Melayu lah. Nak masuk tu punya kawalan punya hebat. Ketat no. Handphone tak boleh masuk. Kamera tak boleh masuk. Tape recorder tak boleh masuk. Tapi bila masuk, oh cukup ramai lah. Menandakan ramai orang jahat ke ramai orang baik. Ramai orang jahat lah. Nah, itu dah ya. Kerana orang baik ni tak ramai lah. Ada tapi tak ramai. Ya? Mana lebih ramai? Orang yang warak ke orang yang wakrak? Lawan warak tu wakrak. Mana ramai? Warak ke wakrak? Wakrak lagi ramai. Ya? Orang wakrak ni sapu je. Tak kira halal haram. Dah kita baca hadis sebelum ni. Main dapat, janji dapat. Tak kira. Itu orang wakrak. Orang warak, dia hanya menerima yang halal saja. Alright, itu dia ya. Itu sahabat soleh. Tengok keterangannya. Di akhir zaman, Rasulullah akan menjadi-jadi. Artinya, tak boleh elak. Biasa aja. Menjadi-jadi. Berleluasa. Di masyarakat. Ya, di masyarakat. Dan wang mempunyai kuasa. Ada duit berkuasa. Apa yang boleh buat? Nah ni. Tapi kamu tolong aku buat begini. Nah jangan kamu tangkap aku. Nah sekian banyak. Jangan tangkap aku. Dan sebagainya. Itulah sekarang ni. Banyak yang berlaku macam itu. Tengok yang meneroka di Pahang tu. Ya, meneroka tanah. Tanah apa? Apa tanahnya? Musang King, main tu. Berapa ekar? Beribu-ribu ekar. Udah berbuah, udah nerima hasil, baru heboh. Sementara ini dia tak tahu ke? Orang pejabat tanah tak tahu ke? Tahu. Tengah berbiar je. Kan itu datang, nah balik. Gitu aja. Datang, nah balik. Datang, nah balik. Tak ada apa tindakan. Ya? Bila dah habis itu dia dapat hasil, baru riuh. Ya? Rupanya berlaku rasuah ke tak agak-agaknya. Lihat macam mana mereka boleh menanam tu. Sehingga dapat geran benda dia. Tengok di belah sana sungai tu. Namanya Coldstream, namanya tahu. Coldstream. Itu tempat mereka meneroka tu. Macam-macam ada. Ya, buah-buahannya ada. Limal ada. Apa saja ya, buat jenis buat. Kalau lalu ke tu, tepi jalan tu banyak jual buah-buahan ya. Padahal bukan ada geran pun. Mereka meneroka tanah itu secara haram. Bila datang pegawai, balik. Datang, balik. Datang oleh rupanya, rasuah. Kenali? Sudah mereka menerima hasilnya. Sudah-sudahnya kerajaan tak boleh buat apa? Bagi geran.
bagi geran. Sekarang ni mereka dah memiliki secara sah. Begitu juga di Tanjung lalu, tak pernah dengar ke satu kawasan namanya Sungai Doroyan. Ada tak? Oh betul ke? Asalnya tanah kena trokel tu. Sudah lah bagi geran. Mereka dah usahakan tanah itu. Begitulah kerana hasil daripada rasuah tu. Berleluasa. Jadi maknanya wang tu mempunyai kuasa untuk membeli pangkat. Nak dapat pangkat pun nak ada rasuah tu. Nak dapat pangkat datuk ada caranya, saya tak tahu dah. Tapi ada caranya. Ada pengantaranya datang. Jumpa dengan toke-toke. Anda dapat apa gelaran ini. Bagi sekian banyak. Bagi berapa puluh ribu. Dapat dah. Itu yang dapat tu. Cuma toke-toke dapat. Kita dapat ke gelaran Datuk Seri Kerantun dapat kan? Dapat nengok ada lah. Kenapa tak ada kuasa? Dan sebagainya. Sebab kita kalau ada lah anak-anak yang kerja dalam jabatan-jabatan yang mempunyai kuasa, bagi nasihat betul dengan dia. Jangan kamu libatkan diri kamu dengan rasuah. Berdosa, katanya khabar orang makanya. Itu dah. Mempunyai kuasa untuk membeli pangkat, gelaran tu boleh beli. Dan kedudukan dan wang juga diperlukan untuk mendapat kemudahan, senang mendapat projek. Nak dapat projek itu, projek ini, rancangan itu, rancangan ini. Kalau ada rasuah, senang dapatnya. Dan pihak yang berpangkat, dari pihak yang berpangkat, orang yang meluruskan projek itu, kalau bagi dia duit, dapatlah dia. Dari pihak yang berpangkat dan berkuasa. Sekarang ni rasuah apa tengok? Sekarang ni baru nak siasat. Orang yang terkaya di Malaysia ni disiasat sekarang ni. Ada tak? Orang yang terkaya disiasat. Dipanggil oleh SPRM dan sebagainya. Apa hasilnya? Wallahu alam. Tengoklah macam mana keadaannya. Tapi mereka dah kaya-kaya. Yang berpangkat dan berkuasa. Wang telah menjadi Tuhan. Wang itu sebagai Tuhan lah. Tuhan berkuasa lah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu berkuasa atas tiap satu. Duit dah jadi macam Tuhan. Dia berkuasa. Wang telah menjadi Tuhan yang disembah. Dan sembah duit tu. Apa-apa happen nak duit. Apa-apa happen nak duit. Termasuk agama juga. Tak duit juga. Projek-projek nak duit. Nak manggil ustaz-ustaz nak duit dan sebagainya. Penceramah-penceramah yang hebat-hebat tu nak duit juga. Menjadi Tuhan yang disembah oleh setiap orang yang tamak dan rakus. Padahal realitinya, kalau dia kaya-kaya dalam dunia ni pun apa gunanya? Makan hak kenyang je. Kenderaan hak satu je. Kalau banyak kenderaan buat apa? Tokarnya macam Sultan Brunei tu 600 lebih. Semua tera-tera macam ni mentokar ni. Sultan Brunei tu bertahun mentokar berapa? 600 lebih. Bukan kancing. Apa? Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini, apa? Daimler, 600 lebih. Macam mana makannya? Apa gunanya? Makan hak kenyang je. Ada orang makan sampai 100 pinggan? Tak ada. Kena seminggan dah tak perlu makan ke dah. Jadi harta banyak-banyak tu tak ada apa faedahnya. Tak ada apa gunanya. Untuk bermegah-megah je gunanya. Sebab itu tuan-tuan, orang kaya yang bertakwa lambat masuk syurganya berbanding dengan orang miskin yang bertakwa. Tahu berapa lambat-lambatnya? 500 tahun lambatnya. 500 tahun perjalanan lambatnya.
Ya. 500 tahun tu akhirat, bukan dunia tau. 500 tahun akhirat. Lambatnya. Berbanding dengan orang miskin yang bertakwa. Itu, orang kaya yang bertakwa tu, kalau dia yang sombong, masuk neraka dulu. Ya. Kalau ego, masuk neraka dulu. Kalau takabur, masuk neraka dulu. Jadi tak ada apa-apa edahnya. Harta tu bukan salah. Yang salahnya mengendalikan harta tu yang jadi salah. Ya. Dari berpangkat dan berkuasa. Ya. Orang yang tamak dan rakus. Tamak rakus apa lah tu? Nak aja, nak lagi, nak lagi, nak lagi. Ya, banyak pun nak lagi, nak lagi, nak lagi. Udah cukup, nak lagi, nak lagi, nak lagi. Tak cukup. Itu rakus. Dalam keadaan yang sebegini rupa, orang sudah tidak mempedulikan. Orang tak pedulikan apa yang berlaku, tak peduli dia orang. Orang tidak mempedulikan. Apa tak pedulinya? Sesiapa, tak apa pun, semua terlibat. Semua terlibat. Ulama pun terlibat. Ustaz pun terlibat, ustazah pun terlibat. Maka musnahlah. Maka musnahlah akhlak. Dah tak ada akhlak lagi dah. Padahal ikhlas tu satu akhlak yang baik. Ya. Jujur tu satu akhlak yang baik. Amanah tu satu akhlak yang baik. Ini dah tak ada dah. Amanah dah tak ada, jujur dah tak ada, ikhlas dah tak ada. Itu akhlak dah tak ada. Dan runtuhlah segala budi. Dah tak ada lagi. Budi dah tak ada. Dan yang wujud hanyalah kezaliman. Bila ada rasuah, boleh buat apa-apa. Boleh berlaku kezaliman dan penindasan. Dan setiap lapisan, dari setiap lapisan terhadap lapisan yang memerlukannya. Ya. Jadi itulah rasuah ni. Berlaku di mana-mana. Berlaku berleluasa. Tak ada halangan lagi dah. Lebih-lebih lagi di akhir zaman. Ya. Bukan di Malaysia saja. Satu dunia ni berlaku rasuah. Ya. Di banyak kan? Presiden Soeharto banyak dah terlibat dengan rasuah. Lagi? Presiden Husni Mubarak banyak dah. Di banyak kan? Ya? Di Mesir, di Afrika lagi banyak. Cukup kaya-kaya lah kan mereka tu. Begitu juga Presiden Amerika Joe Biden. Kaya-kaya tu. Saya panggil Biden. Saya ajarnya Biden. B-I-D-E-N. Biden kan. Orang Melayu itu Biden. Padahal dia orang Amerika ya. Terlibat dengan macam-macam lah ya. Yang dia ada kuasa. Bila ada kuasa, kalau dia tak bagi rasuah pun, dia membantu orang membantu orang dapatkan rasuah dan sebagainya. Baik, itu dia. Itu hadis yang ke-11 ya. Akan datang kita baca hadis yang ke-12. Ya. Tadi kita takut nak jadi orang kaya. Maksud dia jadi macam sebab kita akan diazab sangat. Jadi kalau kita jadi orang miskin, pasti insyaAllah kita cepat jalan kalau kita. Tapi kalau kita semua orang nak kaya miskin, kita pasti akan tertinggal. Sahabat-sahabat dulu bukannya miskin, kaya. Tapi mereka gunakan kekayaannya di mana? Di jalan Allah. Abu Bakar kaya, tapi di jalan-jalan Allah digunakannya. Tak ada simpan sendiri. Tak ada pula rasuah. Umar kaya, banyak betul, tapi semua digunakan jalan Allah. Jadi maknanya kekayaan itu digunakannya untuk mendapat pahala. Tahu pahalanya apa? Paling komanya 700 kali ganda di akhirat betul. Ini Allah janji ni. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhahifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bandingan mereka yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah, disumbang untuk jalan Allah, sumbang kepada masjid, sumbang kepada tahfiz, sumbang kepada sekolah agama, sumbang kepada pertubuhan-pertubuhan yang memperjuangkan agama, sumbang kepada Hamas, sumbang kepada mana-mana lah ya, adalah seperti seorang menanam sebiji benih. Asalnya sebiji benih tumbuh dari benih tu 7 tangkai.
Pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji benih. Semua berapa? 7 kali 100 berapa? 700 biji benih. Itu selemah-lemah pembalasan dari Allah Ta'ala. Sedangkan Allah itu maha luas perbendaharaannya dan Allah maha mengetahui. Jadi bukan salah kata tu. Bukan salah jadi kaya. Apa kita gunakan kekayaan? Kalau kita gunakan untuk membantu orang fakir miskin, membantu orang berjuang jalan Allah, itu kita gunakan harta tu. Uzil qurba kepada sahabat-sahabat, kepada kerabat-kerabat. Bukan sahabat, kerabat. Bantu kerabat-kerabat kita tu, saudara kita, sepupu kita dan sebagainya. Wal yatama, dan bantu anak-anak yatim. Bantu anak-anak yatim. Anak yatim banyak sekarang ni. Banyak sekolah yang ada. Di Sungai Petani kita ada satu sekolah anak yatim. Berkata-kata dia beli anak yatim. Wal masakin, dan juga untuk fakir miskin. Wazil qurba wal yatama wal masakin, dan juga fakir miskin. Itu yang dapat 700 kali ganda tu. Tapi bukan salah kata tu, kata tak salah. Pengendalian kata tu je. Kalau dia banyak kata tersombong, tu je salah. Dia banyak kata rekod macam Quran. Yang paling banyak kata Quran tau. Salah lah tu. Akhirnya apa jadi pada Quran? Habis dia telan bumi. Korun tu tahu tak tuan-tuan dan puan-puan, kunci hartanya je letak dalam peti-peti dia ada kunci tu letak tu. 500 buah peti nyimpan kunci aja. Bukan hartanya. Kunci aja 500 buah peti tau. Tu korun. Punya kaya. Tapi akhirnya habis ditelan bumi. Tak ada perbezaan. Ya, jadi kota pun salah. Dia tu nak kaya lah, tapi gunakan harta tu di jalan yang diredai oleh Allah Taala. Kita di masjid ni nak kata, ya tak? Kalau tak ada kata, apa nak menjalan aktiviti macam mana? Duit kupang tak ada, tak? Nak ada dana. Jadi bukan salah dana tu, yang salah kita mengendalikan dana. Okey, lagi? Satu soalan dua pada tadi. Tadi saya agak pada tertidur batas sembahyang Sekarang ni banyak berlaku masa berubah. Banyak yang tertidur dan siap berdengkur lagi. Tapi bila tanya sembahyang terus sembahyang tak ambil. Macam mana Ustaz? Tidur duduk yang punggungnya tetap di lantai tidak batal wuduknya. Kalau yang nyandung Ustaz? Nyandung pun tak batal, tapi punggung tu tetap. Tapi kalau kali-kali batal. Kalau tak kali punggung tetap sah. Tak ada batal wuduknya. Walaupun menyandung. Baring batal. Terentang batal. Mana kita sedar tengah baring tu? Tak ada berkesek ke punggung tu. Mana tahu tengah baring mudah merolok. Batal ya, baring batal. Yang tak batal duduk. Duduk tak batal. Okey, lagi? Ustaz, macam ni. Ada satu sahabat ni, dia datang. Saya rasa saya macam nak terima kasih dekat dia. Kerana dia datang untuk saya, bantu dia. Saya bukan nak suruh dia cepat buat laporan ke apa, tidak. Tetapi macam saya merasakan dia datang tu, dia datang dengan kereta sendiri apa semua. Jadi saya bagi dia minum kat dia. Untuk macam hadiah saya. Saya bukan rasuah. Saya cakap ini hadiah saya. Dia tak nak ambil tapi saya cakap ini hadiah saya. Ambil. Kamu buat belanja minum kamu. Saya cakap gitu lah. Adakah dikira rasuah? Tidak. Itu hadiah tu kan mula-mula kita baca tadi. Kalau ia sebagai satu pemberian, terima. Bukan jadi syarat. Kalau jadi syarat, itu baru rasuah ya. Macam saya ngajar dengan ada tak agak-agak anda tuan-tuan? Ada tak orang bagi yang dulu lepas ni? Ada ke tak ada? Itu pemberian ke rasuah? Macam mana? Tak ada tak apa. Kalau tak ada, ngomongin juga. Tapi kalau ada, alhamdulillah. Lagi kuat ngomongin. Ya? Mudah-mudahan pahala lah. Ikhlas dengan hati dulu. Kerana Allah tahu dah apa yang dalam hati kita.
Ikhlas pun tidak. Allah tahu ya. Baik, lagi? Tak ada. Ya sila. Karena kena wakaf Islam Palestin itu kena wakaf Islam ya kan? Kena wakaf di Palestin. Kena wakaf Islam. Iyalah. Orang bagi di sana. Entah bagi apa? Pemberian di sana dibagi apa? Iyalah. Itu yang hukum sekarang sekarang. Yang perang sekarang ni orang Islam tu. Di bumi kan terwakaf orang Islam tu. Tempat orang mati syahid tu, yang kebanyakan syahid tu. Ustaz, Ya. saya nak tanya ini hadis sahih ke tidak? Ini berkenaan dengan bacaan surah Al-Ikhlas. Dengan dalam tolak. So baca 10 atau 11 kali setiap hari untuk mendapat rumah di surga nanti. Mahligai di surga nanti lah. Jadi adakah ini hadis dhaif atau hadis Sahih. Siapa baca surah Ikhlas, ada yang mengatakan 11 kali, ada yang mengatakan 10 kali. Itu pertikaian antara ulama. Tapi hadis sahih, dua-dua sahih. Baca dapat satu mahligai di syurga. hadis itu dhaif dia. Hadis masuk. Yang sebenarnya sahih, tak takut lah. Buat baca aja lah. Yang tak betulnya apa? Tak baca. Itu yang betul. Baca aja lah. Hadis sahih tu. Jadi dapat satu mahligai. Cuma perselisihan pendapat, ada yang katakan 10, ada yang katakan 11. Jadi yang elok yang apa? 10 ke 11? 11 lah, lagi banyak lagi bagus. Tapi baca biar betul-betul. Jangan baca surah Ikhlas tu macam orang nuri je. Orang nuri tu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak betul baca tu. Waqaf beda, wasal beda. Kalau waqaf tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Qul huwallahu ahad. Tarik nafas. Allahu samad. Tarik nafas. Lam yalid walam yulad. Tarik nafas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu betul. Baru dapat pahala. Kalau macam orang penuri aja, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Nabi kan nasi minyak aja. Pahala yang tak dapat apa. Mantap betul. Quran mesti baca dengan tartil. Warattil Quran tartila. Mesti baca betul-betul. Walaupun dalam doa, kena baca betul-betul. Dia ada hukum. Jadi apa hukum tu kena dibaca betul-betul. Kena belajar lah, tidak mana yang tahu. Selawat tak apa. Selawat yang panjang dipendekkan, dipanjangkan tak apa. Tak ada berdosa. Kerana dikira sebagai hiburan. Sallallahu ala Muhammad. Panjang nomatnya. Padahal minda tamat pendek betul. Tak apa. Merhaban lagi tahu. Orang sini tak tahu merhaban ke? Pakar merhaban banyak ni. Lagi tak diikut tajwid. Ya, imam ada. Ikut tajwid ke? Panjang nomarnya. Padahal mar tu mirurat mar aja. Marhaban ya Han, ada Hano begini. Dia patut ya Nur. Tak apa. Dalam Islam diharuskan ya. Bila harus tu artinya apa? Tak berdosa ya. Khobanah lagi tu. Ya Allah, khobanah. Tak ada. Sini tak tahu tak reti main khobanah ke? Ya Allah. Minallah no rejo leko bero. Apa benda no rejo leko bero? Sebenarnya narju kubro. Narju kubro itu artinya harapan kami yang amat besar. Tapi dapat orang mana? No rejo leko bero. Tak apa. Tak berdosa ya. Tapi Quran mesti ikut tajwidnya. Warattil Quran tartila, kata Allah. Bacalah kamu Quran dengan tartil. Okey, lagi? Hukum wajib, sunat, harus, makruh dan haram.
Adakah kalau kita buat makro tu, kalau buat yang kita buat perkara yang menjadi makro, contoh kita buat suatu bacaan yang ataupun sembahyang apa kan, dia jadi makro. Adakah berdosa? Dan ataupun yang haram, adakah berdosa? Macam mana Ustaz? Haram berdosa. Makruh Allah benci tapi tak dihukum. Nah, yang makruh tu dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Nak pahala kan nak tak berdosa? Nak pahala tinggalkan. Jangan cuit je biar orang makruh jangan. Tinggalkan dapat pahala. Ya, dengar istilah dia betul-betul. Wajib dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Faham? Faham ke wajib ni? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Jangan tinggal. Faham? Haram artinya apa? Dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Mesti ditinggalkan. Kerana kalau kita buat berdosa. Okey, wajib, haram. Sunat, betul apa tu sunat? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Nak elok ke tak elok? Elok buat. Itu yang sunat. Elok dapat pahala. Maka tu. Semua boleh dapat pahala. Wajib dapat pahala bila kita buat dapat pahala. Haram dapat pahala bila kita tinggalkan dapat pahala. Sunat dapat pahala kita buat dapat pahala. Makruh dapat pahala juga kita tinggalkan dapat pahala lagi. Harus jadikan ibadah. Benda tu harus jadikan ibadah. Dapat pahala lagi ya. Alright. Jadi dia meliputi segenap aspek kehidupan. Apa saja ada termasuk dalam 5 hukum ni. Tak ada tertinggal. Apa saja. Membaca ada 5 hukum. Ngaji kejap ni ada 5 hukum, makan ada 5 hukum, nikah kahwin ada 5 hukum, kedua kenari ada 5 hukum. Apa saja masuk dalam 5 hukum. Tak lari dari 5 hukum. Okey. Beres. Ya, ada lagi? Tak apa. Tadi kita kata kalau kita makruh sebagai contoh kan. Kalau kita tinggalkan kita dapat pahala. Okey, sekarang ni apa makanan yang kita ambil satu contoh makanan makruh? Makan petai tu contoh. Bila masa kita dapat pahala tu? Tak makan lah. Bila tak makan, jadi mana sepanjang masa kita tak makan petai kita Dia tak makan petai tu kerana makruh, dapat pahala. Kalau dia makan petai aku takut cerit, tak ada pahala. Adakah masa katalah dalam hidangan tu ada petai, kita tak makan? Baru kita dapat pahala kan? Tapi sekarang ni sepanjang masa sekarang ni kita ingat benda tu, kita nak pergi kedai, tak ada beli petai. Kenapa? Dia makruh, dapat pahala. Kalau biasa aja kebetulan tak ada pahala. Dia mesti sengaja ya. Kebetulan tak apa. Macam kita nak masuk masjid ni. Mulakan dengan kaki kanan. Sengaja. Kalau kebetulan je tak dapat pahala. Mulakan dengan kaki kanan. Dia sengaja betul-betul tu nak masuk kaki kanan dulu kerana dia tahu benda itu pahala. Dapat tak pahala? Dapat pahala. Tapi mesti sengaja. Masuk cikgu sekarang ni kalau barang tu ada tapi kita tak makan. Itu dapat pahala. Barang tak ada. Tapi kalau tak teringat pun tak adalah pahala. Tapi tak dalam dosa ya. kalau kita lalu di pasar tengok petai dia bos. Saja tak nak beli. Dapat pahala. Kerana hukumnya makruh. Dapat pahala. Okey, perempuan okey. Tapi sedap petai ni. Okey, sekian dulu. Ya, apa ya? Saya lepas ini nak canan desa ni. Hujan pun dah berhenti. Alhamdulillah. Baik, sekian dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.